kita berada di apa ni? Bukit Uhud. Sebelum kita cerita tentang Uhud, Bukit Uhud ni, saya cerita sikit tentang apa kelebihan Bukit Uhud. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud ni kami cintakan kepadanya dan dia cintakan kepada kami. Nabi SAW, kita lihat dia berinteraksi dengan bukan manusia. Dan demikian juga rata-rata tabiat orang Muslim yang memahami tabiat agama. Nabi kadang-kadang dia berbicara dengan bukit. Bukan kita disuruh mengagungkan bukit dan batu dan seumpamanya. Tapi Muslim berinteraksi harta dengan alam sekitarnya, bukan sama manusia sahaja. Nabi naik di atas Bukit Uhud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Abu Bakar, Osman dan Umar dan Nabi kata bergerak Bukit Uhud. Fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Letak wahai Bukit Uhud, jangan bergerak. Kerana di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq, Nabi Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid. Dua orang yang mati syahid, iaitu Umar dan Osman, dan kedua-duanya mati. Tapi ini adalah interaksi dengan alam. Sebelum saya nak, maksudnya Muslim ini dia berinteraksi semua apa yang ada di keliling dia, dia berinteraksi dengan alam. Sebab itu Muslim jarang kesunyian, kerana dia dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain dan dapat merasa apa yang tidak dirasa oleh orang lain. Dan Nabi SAW telah membuktikan hal itu. Saya tahu. Sebelum saya nak cerita tentang peperangan, kerana peperangan, tempat ini adalah tempat peperangan. Peperangan jika dilihat di medannya, tidak lebih daripada kematian, tumpah darah, kesakitan dan penderitaan saja. Jika kita hanya melihat peperangan itu satu pertempuran darah, maka tidak ada apa yang indah daripada peperangan, dan semua kita rasa tak patut berlaku peperangan. Tetapi kalau kita melihat peperangan dengan kita mengetahui mengapa berlakunya peperangan dan apakah natijah daripada peperangan, siapa yang terpaksa diheret ke medan peperangan, maka di dalam peperangan ada banyak kisah kesedihan, duka cita, cerita kemenangan, apa yang ditemui, pengajaran dan seumpama. Jika tak, Islam tak mahu peperangan. Nabi SAW berada di Mekah sekian lama, tidak turun ayat perang. Tak turun ayat perang. Sehinggalah berpindah ke Madinah, barulah turun ayat perang. Udina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi kerana mereka itu dizalimi. Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Orang yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka tanpa kebenaran. Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Karena melainkan kerana mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi peperangan tidak diminta oleh Islam. Kemudian Al-Quran kata walaula dafullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun. Dengar suara saya. Kalaulah Allah tidak menjadikan manusia itu tolak menolak, bertarung antara satu sama lain, saya alahkan musnahlah rumah-rumah ibadat, kuil Yahudi, gereja Kristian, dan juga masjid yang disebut padanya nama Allah. Maksudnya peperangan bukan pilihan, tapi peperangan adalah keterpaksaan. Nabi SAW menyatakan la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Jika kamu jumpa juga, maka kamu adalah petaka.
Saya kena sebut hal ini kepada orang Islam setiap kali bercakap pada peperangan, supaya dia tidak melihat bahawa peperangan adalah pilihan yang Islam mahu. Peperangan bukan pilihan. Peperangan hanya kita masuk ke dalamnya apabila keterpaksaan berlaku. Islam mengelakkan perang. Selepas kita tahu hal itu, baru saya nak masuk tentang cerita perang Uhud. Suatu kisah yang banyak pengajaran. Kita tahu, saudara-saudari sekalian, kalau Allah mahu, Nabi boleh menang macam tu saja. Kalau Allah kata kun, jadilah, maka jadilah. Kan? Kun, maka jadilah. Walaupun Allah tak memerlukan, macam kata Ustaz Nur gitu, nak terus ada sini. Kan? Tidak memerlukan kaf dan nun. Kan? Tetapi apa yang kalau Allah mahu, Nabi boleh menang. Tapi agama telah mengikut, telah diletakkan dalam sistem hidup manusia, perjalanan manusia. Nabi tak boleh menang macam tu. Dia mesti melalui perjuangan, kesakitan. Itu adalah kehidupan. Kalau Nabi sentiasa menang, kita tak akan ada ruang dalam perjuangan. Bila kita jelas itu, saya baru nak pergi pada cerita orang-orang musyrikin Mekah. Pertarungan Nabi dan mereka ialah pertarungan bukan kerana merebut wilayah ataupun sempadan pemerintahan. Peperangan satu puak tak puas hati dengan puak yang lain kerana telah menganut satu agama baru. Bagaimana? Yang bercanggah dengan apa yang mereka percaya. Nabi telah tinggalkan Mekah, datang ke sini. Quraisy tak puas hati. Berlaku peperangan Badar. Dunia kita bukan. Walaupun peperangan Badar itu ada intronya yang tersendiri, tapi sehingga membawa pelakunya kepada peperangan Badar. Peperangan Badar, saudara-saudara kena tahu, payah sikit nak cerita sejarah ni, melainkan kita kena tahu Arab ni dia ada satu latar. Dia hidup dalam tribal system. Sistem kepuakan kabilah tu begitu kuat. Dia sanggup berkelahi dengan orang lain, tak kira salah betul, yang penting puak aku. Ini Arab. Puisi Arab kata, wa ma ana illa min ghuzayyati in ghawat qawaitu wa in tamshidu ghuzayyati amshidu. Aku tidak lebih daripada puak aku. Kalau dia betul, kalau dia salah. Itu yang pada asabiyah Arab. Asabiyah Arab ni sangat pekat, tak macam orang Melayu. Tuan-tuan sampai sekarang, tuan-tuan kalau langgar orang Badui ke apa, tuan-tuan tak boleh selesai dengan dia. Kabilah dia kena turun. Saya duduk di Jordan tahu, dia kalau kenal dia mesti mari kabilah. Sebab itu dalam sistem Islam ada sistem diat, sistem bayaran, kaum keluarga dan umpama. Ini tabiat. Macam mana Nabi telah keluarkan tabiat ini. Orang-orang Mekah datang ke sini, ke Madinah, dipertahankan oleh orang Madinah, sedangkan itu bukan puak mereka. Hanya kerana seakidah dengan mereka. Belief, kepercayaan telah mengambil tempat asabiyah itu. Asabiyah puak itu. Bila kita tahu yang macam tu, kita kena tahu sukarnya untuk menguruskan bangsa yang ada nilai puak. Pasal dia ada puak. Dia kalau macam mana pun dia nak pergi pada puak. Ada sentimen itu. Mereka kalah di Badar. Dah pergi Badar bukan ni kan? Kalah di Badar. Kalah ni dia tak puas hati. Sebab bila kalah ni daripada isu kepercayaan, isu lain. Isu pak aku mati, pak penakan aku kena, pak saudara aku kena bunuh. Isu ni telah membangkitkan kemarahan yang banyak. Jadi mereka semua bersiap nak balas balik daripada peperangan Badar. Nak hadir semula pada tahun yang ketiga. Perang Badar, Abu Sufyan tak terlibat. Dia nasihatkan jangan, tapi mereka pergi. Walaupun asalnya membabitkan kabilah perniagaan dia. Tapi ini perang, oleh kerana dia dah balik, api semua orang buruh pada dia, dia datang. Bila dia merancang dengan 3,000 pasukan, kita kena tahu dulu tentera bukan ada nombor korporal lepas semua. Kabilah panggil saja, siapa kepala kali ni? Mereka pilih Bani Abdiddar.
Sebab tu dalam perang Uhud nanti kita akan waihan Bani Abdiddar, gitu. Ini dia panggil Bani Abdiddar mengepalai Abu Sufyan, dia panglima daripada Bani Abdiddar. Okey, 3,000 pasukan ini merancang untuk datang berperang ke Madinah. Seminggu sebelum tu pasukan Nabi dah dapat berita dah, Quraisy rancang nak serang Madinah. Ini tuan-tuan kena tahu, sistem zaman tu hebat. Sebab tu para sahabat kadang-kadang mereka tak tahu Nabi ni nak buat apa bila kumpul tentera. Nabi tidak pernah, Nabi kalau kebiasaannya kumpul tentera tak bagi tahu ke mana nak pergi. Sebab kalau tidak bagi tahu seorang aja, bocor. Quraisy duduk di Mekah rancang, bocor, datang dapat maklumat sini. Bila dapat maklumat di sini, Nabi bermusyawarat dengan para sahabat. Macam mana kita nak hadapi tentangan Quraisy, pasukan Quraisy? Boleh dengar lagi kan ni? Boleh? Macam mana nak hadapi pasukan Quraisy? Sebab saya akan stop untuk pengajaran. Nabi punya cadangan, duduk di Madinah, orang perempuan duduk dalam rumah, orang lelaki bertahan dalam kawasan Madinah. Tak usah pergi ke medan. Dia panggil tahassul. Kita duduk setempat kita. Geng-geng muda yang tak dapat pergi perang Badar, tak nak. Kita mesti turun perang di medan. Tapi Nabi dia ambil sistem mesyuarat. Pandangan Nabi kekal di Madinah. Pandangan orang muda datang ke medan perang. Pandangan munafik. Ini saya, tuan-tuan dengar saya ni nak kena simpan banyak maklumat. Masalah di Madinah ni ada puak munafik. Munafik ni bukan setakat cakap bohong dan kita, bukan munafik betul ya. Mayang belakang Nabi tapi kufur. Dia orang ni kata, wahai Rasulullah, yang terbaik sekali bertahan dalam Madinah. Sebab kalau tidak dia malas nak pergi. Nampaklah dia malas nak pergi. Kalau duduk di rumah, taklah nampak kata dia punting. Nabi pun dapat begitu. Tetapi orang muda semangat. Ramai seorang kata keluar, Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Nabi mula pakai baju besi, pakai baju perang. Sahabat-sahabat ni tengok Rasulullah punya pendapat tak keluar. Kita duk desak Rasulullah sangat ni. Kata Rasulullah, tak apalah Rasulullah, kami pun menyesal atas pandangan tu. Kita tahan kat Madinah je lah. Nabi kata, ma yang bari li nabiyin la bisa la ma'ahu an yada'aha hatta yahkum Allah bainahu wa baina adu. Nabi kata tak patut bagi seorang Nabi bila dah pakai baju besi dia, pakaian yang sepanjang lewat ada tahu pakai baju besi dia, kemudian dia menanggalkannya sehinggalah Allah memutuskan antara dia dan musuh. Nabi pun datang 6 hari bulan Syawal tahun 3, musyrikin dah sampai dah kawasan ni, dah bersiap. Pasukan Islam keluar. Tengok, bila keluar ni, ingat balik Arab ada sistem apa? Pekak kuat. Di Mekah ada apa? Aus dan Khazraj. Kita ingat Aus dan Khazraj. Tapi satu lagi pasukan yang mari di Mekah ni, orang luar yang masuk ni. Orang luar, bukan orang Mekah. Ini kita panggil Muhajirin, Quraisy lah. Okey. Nabi buat tiga pasukan, 3 kepala. Nabi sebagai 3, iaitu bagi Muhajirin Mus'ab bin Umair, dia jadi kepala. Kita tahu sejarah Mus'ab bin Umair, orang Mekah kan. Bagi Aus, Usaid bin Hudayr, kepala dah. Bagi Khazraj, Hubab bin Munzir. Betul ni orang Malaysia? 3 kepala. Mari Nabi sembahyang di mana Masjid Dar? Masjid Dar. Masjid Dar.
sana. Di sana Nabi solat Maghrib dan Isya pasukan. Lepas tu dah malam sikit, baru mari ke kawasan sini. Mari ke kawasan sini. Kemudian Nabi susun. Malam tu masa rehat tu, tidur tu sampai tengah malam. Tengah malam baru Nabi keluar. 50 orang kawal pasukan. Kepada kita tengok Nabi ni, dia ahli perang, dia ahli strategi perang. Kemudian bergerak ke sini. Orang Islam dia ambil posisi di membelakangi bukit. Jadi musuh daripada mana? Musuh daripada sana. Jadi orang Islam daripada sana. Sebab tu penting bukit ni. Bila peperangan nak berlaku, Nabi tempatkan 50 orang pemanah di atas bukit ni, iaitu dikepalai oleh Abdullah bin Zubair. Sebab apa? Kalau tentera Islam duduk sini, kalau mereka duduk sini, dia orang nak counter kat belakang tak boleh. Pasal ada pemanah ni akan panah mereka untuk kawal daripada serangan belakang. Nabi bagi tahu kat pemanah ni, kalau apa pun berlaku, jangan turun. Jangan turun. 50 orang ni, jangan turun. Okey. Arab ni bila dia nak perang, dia ada berapa benda. Dia style. Quraisy dia mari 3,000 orang dengan pasukan, dengan geng nasyid sekali. Dia main dengan Hindun simpan dendam, kan? Itu yang terkenal syair Hindun. Nahnu banatut tariq namshi 'ala an-namariq wa durru fil makhaniq wal misku fil mafariq in tuqbilu nu'aniq aw tudbiru nufariq firaqun ghairul wafiq wa firaqun ghairul muamiq. Nahnu banatut tariq, kami adalah anak wanita tariq. Tariq ni kita tak tahu, mungkin Quran sebut was-samaa'i wat-tariq. Mungkin dia nak kata kami banat kepada bintang tariq, maksudnya orang tinggi. Namshi 'ala an-namariq, kami berjalan di atas hamparan yang halus. Wa durru fil makhaniq, perhiasan mutiara berada di tengkuk ni, kan? Wal misku fil mafariq, dan kemudian wangian berada di segala sendi-sendi kami. Intuk bilu nu'aniq, jika kamu berani pergi lawan musuh, kami peluk kamu. Au tudbiru nufariq, jika kamu lari daripada musuh, kami semua akan berpisah dengan kamu. Firaqul ghairu wamiq, dan perpisahan yang kami tidak ada lagi kasih sayang. Tapi macam itulah, setiap kali nak perang, baca puisi, baca syair. Kita tak ada lah, kan? Baca syair membangkitkan. Lepas baca syair, apa dia akan buat? Hero kena keluar main dulu, kan? Jadi daripada pihak musyrikin keluarlah Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Bawa dengan kuda dia, mari nak lawan. Dari pihak Islam keluarnya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Kan pernah dengar nama, kan? Dia kena lawan hero dulu. Dia kena ada intro untuk peperangan. Badar apa semua macam tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita tak faham perang, maka kita tak tahu tabiat peperangan. Dia akan keluar, pasal apa? Lawan 2 orang dulu. Dia style dia macam tu. Lawan dulu, hak jaguh ni, sekali baru yang lain ikuti peperangan tu. Dalam peperangan Uhud, Az-Zubair lompat, orang kata Melayu kata terkam kepada Talha bin Abi Talha Al-Abdari, sembelih dia di atas kuda dia, punya pantas Az-Zubair. Semua takbir, termasuk Nabi takbir. Hebat. Kemudian berlakulah peperangan. Semasa peperangan, Islam kontrol medan. Tentera Islam menang. Sebelum saya nak cerita peperangan tu, saya terlepas satu. Malam sebelum peperangan, ingat tak? Tadi Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik, dia buat cerita apalah semua, dia buat tak berhati. Jadi jamaah nak perang 1,000 orang ni, 300 orang keluar, tak mau join perang. Saya nak faham, 300 orang hampir mempengaruhi juga Bani Salamah dan Bani Haris. Tapi Nabi sampai kekal, tapi 300 keluar. Tadi tentera Nabi dah berapa orang? 300 keluar jadi berapa? Jadi 700.
Saya bukan soal 300 keluar. Tapi kalau kita jadi pemimpin di medan perang, pemimpin apa pun, duduk tengah nak kemuncak ni, geng keluar. Dia punya tekanan kepada perasaan, nak kontrol orang, nak baiki macam-macam emosi. Itu sebab tu yang kata Nabi ini jangan kita lihat menang kalah peperangan, tapi menguruskan perjuangan itu sesuatu yang sukar. Sebab tu orang tak akan faham tentang peperangan dan semua ni kalau kita bukan pejuang. Kita bukan ahli seni, kita tengok orang lukis, kita apa contohnya noh cat kan, macam tu kan. Tapi kalau kita ahli seni, kita akan dapat faham apa yang ada di sebalik itu. Nabi SAW yu'ani, menderita kerana hal ini. Apa, dah balik 300 satu hal lah kan, dah balik 300 geng-geng. Bayangkan kita ramai-ramai macam ni, sebab bawa 40 orang keluar, kami tak mau join lah, repet dah semua ni. Itu bukan peperangan. Kita pun alah pening semayang, kata apa pula tak puas hati mana semayang kan, misalnya kan. Jadi peperangan yang berlaku dengan Nabi itu sebanyak 700 saja. 700 berperang dengan berapa ribu? Berapa ribu ni? 3,000. Terima kasih penganjur, ada air. Boleh minum sikit. Bismillah. Tuan-tuan boleh ikuti kan saya cerita ni? Kan? Bila berlaku peperangan, tuan sekalian, orang Islam kontrol medan dan menang. Walaupun di dalam peperangan itu telah terbunuhnya orang yang Nabi sayang. Siapa dia? Hamzah. Hamzah bukan terbunuh kerana selepas going bukit turun, tak. Dia terbunuh sebelum tu lagi. Dia dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb adalah merupakan apa nama hamba orang Mekah, pemimpin Mekah yang mana dia ni telah diberi jaminan untuk dibebaskan jika dia dapat tombakkan Hamzah. Jadi Wahsy dia memang dah target Hamzah daripada awal. Dia hamba bin Mut'im, dia target daripada awal dan dia tombak Hamzah dan Hamzah syahid. Itu Sayyidus Syuhada. Sebab tu ada kubur ni, makam ni. Nanti kita akan cerita. Kita sepatutnya pergi makam ni, tadi kita lalu kita bagi salam dalam kubur. Tapi peperangan ni anda kontrol, menang orang Islam. Bila menang orang Islam, laris Quraisy Nabi. Seketika peperangan, Khalid bin Al-Walid, dia belum Islam. Dia pasukan apa? Pasukan musuh. Khalid ni daripada dulu dia jago dalam perang ni. Dia masuk Islam pun dia tak pernah kalah dalam perang ni. Omar je pecat dah, tapi dia tak pernah kalah dalam perang. Dia cuba 3 kali nak counter bukit ni, dia tak berjaya. Sebab apa? Ada pemanah ni. 3 kali dia cuba, dia gagal. Ada pemanah. Tiba-tiba bila peperangan menang, geng pemanah semua turun. Tinggal 10 orang saja. Sebab nak kena pergi faham. Kalau kita tak faham peperangan, kita tak tahu. Orang Arab bila main perang, dia bawa semua harta-harta juga. Maksudnya kalau aku mati, isteri habis, harta pun habis, so kau kena menang. Jadi bila kalah saja, dia akan tinggalkan harta. Jadi pasukan yang ada yang dibawa, pergilah nak mengambil harta tu. Yang duduk atas bukit ni, Nabi kita jangan turun. Abdullah bin Jubair kata jangan turun. Nabi dah bagi tahu. Dia kata, kan dah menang. Jadi jangan turun. Nabi kata apa berlaku pun jangan turun. Dia orang turun 40 orang, tinggal 10 penyelamat. Teruslah Khalid Al-Walid counter lagi sekali. Kali keempat dia counter, dia bunuh 10 ni. Dia datang ke kursi ni, orang Islam ada di sini, dan dia telah berjaya membunuh ramai orang. Dahsyatnya bila mereka serang daripada depan, mari daripada belakang, mereka terkejut. Dan yang paling belakang sekali, biasa dalam peperangan, panglima Nabi duduk dalam khemah tu. Nabi lah yang berada di belakang.
Bila mereka lari, Nabi kata, ilayya ya ibadallah, kembali kepada aku wahai hamba-hamba Allah. Dia orang tengok musyrikin yang lebih dekat dengan Nabi, puak-puak, dan mereka telah menyerang Nabi bertalu-talu. 7 orang cuba hampiri pertahan Nabi, mati. Kemudian datang Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, pertahankan Nabi juga. Sa'ad bin Abi Waqqas 36 lebih kurang kena tetakkan, dan Nabi SAW kena batu dan kena serang sehingga menyebabkan patah gigi bawah ni yang belah kanan, cedera, pakai baju kepala ni, pakai topi besi ni, hentakkan pedang mereka tu menyebabkan gelung besi tu masuk ke dalam pipi Nabi ni. Dan kemudian dia orang tetak Nabi juga dengan pedang tu di bau ni, tapi oleh kerana ada baju besi, Nabi sakit sampai sebulan. Dan darah turun, bibir berdarah, memang dahsyat. Ramai orang datang cuba protect Nabi. Kemudian barulah datang mati Abu Dujana. Kemudian datang Mus'ab bin Umair. Saya lupa nak sebut Mus'ab bin Umair tadi. Dia pemegang bendera pasukan Islam. Mus'ab bin Umair, dia, Umar dan Abu Dujana datang nak pertahankan Nabi. Kerana yang pergi ke depan, lepas pada tu mereka serang Mus'ab bin Umair, potong tangan kanan dia. Dia pegang dengan tangan kiri dia. Jadi mereka potong tangan kiri dia. Dia duduk, dia pegang bendera tu dengan tengkuk dan dia kepit supaya tak jatuh bendera tu. Hebatnya Mus'ab bin Umair. Itu baru orang kata ahli medan perang. Kemudian mereka bunuh Mus'ab bin Umair. Yang bunuh Mus'ab bin Umair adalah Abdullah bin Qami'ah. Mus'ab bin Umair ni, orang dia ni nak macam dengan Nabi. Abdullah bin Qami'ah kata, qataltu Muhammad, aku sudah bunuh Muhammad. Berita Nabi Muhammad telah dibunuh ni sampai pada Quraisy dengan cepat di medan. Orang Islam patah semangat. Sebahagian fikir nak lari balik Madinah. Sebahagian fikir betul kau dah mati, Rasulullah dah mati, nak perang apa lagi? Sehinggalah Ka'ab bin Malik, dia tengok Nabi. Masa Nabi tak kenal muka ni dah lama banyak. Dia tengok Rasulullah tak wafat dia. Mereka tolong Rasulullah. Abu Ubaidah Al-Jarrah cabut ni besi yang lekat di muka Nabi ni, cabut gigi dengan gigi dia, tak mau kasar dengan Nabi, patah ni gigi depan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia cabut dua yang masuk tu, patah dua-dua. Sebab tu kalau kita tengok dalam filem apa? Filem apa? Yang keluar yang bau, yang kalau dia kenapa pelakon tu Abu Ubaidah Al-Jarrah tak ada gigi. Dan orang apa carilah pelakon ada gigi mana? Dia pun lupa, dia ada cerita dia sebab dia terpatah gigi dia di sini. Tolong cabut yang dari Rasulullah tu. Kemudian barulah mereka bawa Nabi SAW. Sebab tu mereka balik ke Bukit Uhud. Balik ke Bukit Uhud. Bila kata Rasulullah, sebahagian lari tapi tak ramai, Rasulullah tak mati lagi, tak wafat lagi. Baru sebahagian sahabat semangat. Sebelum tu sebahagian sahabat kata, kalau Rasulullah wafat, biarlah kita mati bersama Rasulullah. Tapi tuan-tuan, nak menguruskan medan perang ni bukan mudah. Macam-macam perasaan. Macam kita dia nak pergi kiri ke kanan, nak pergi makan nasi dulu ke apa, macam tu kan. Bukan senang. Bukan ada wasiat dulu, bukan lepas tu tengah perang boleh tengok. Tak ada. Semua kalut di medan perang. Semasa mereka lari terkejut itu, bahkan ada orang Islam yang telah bunuh sama Islam, tak kenal. Termasuklah ayah kepada Huzaifah ibn Yaman. Al-Yaman tu telah mati dalam medan perang, dibunuh oleh orang Islam kerana salah sangka. Dahsyat medan Uhud. Sehingga akhirnya Nabi dibawa ke sana balik. Sahabat dah lindung dia. Kemudian Abu Sufyan, ringkas cerita, Abu Sufyan pergi cari Nabi lagi. Dia tanya, ya Muhammad, afikum Muhammad, kamu ada Muhammad? Nabi kata jangan jawab. Afikum Ibnu Abi Quhafah, ada Ibnu Abi Quhafah? Nabi kata jangan jawab.
Afikum Umar. Dia kamu ada Umar. Kita jangan jawab. Lama Umar tak jawab. Dia tanya, kamu semua dah mati. Umar dia tak tahan. Dia kata, semua kullu man zakartahum ahya. Semua mereka yang kamu sebut masih hidup. Abu Sufyan kata, Umar, kau lebih aku percaya min Ibnu Qami'ah, lebih daripada Abdullah bin Qami'ah yang kata dia bunuh Nabi. Sebenarnya dia bunuh siapa? Mus'ab, bukan Nabi. Dia bunuh Mus'ab. Kemudian dia kata, U'lul Hubal, tinggilah berhala Hubal. Berhala Hubal ni berdarah apa? Berhala Mekah, berhala perang. Jadi Umar jawab, Nabi jawab, Allahu a'la wa ajal. Kan? Allah lebih tinggi dan mulia. Kan? Dia kata, kamu tak ada berhala untuk kamu. Nabi SAW ajar mereka, Allahu maulana la maula lakum. Allah pelindung kami, tidak ada pelindung bagi kamu. Dia kata, al-harbu sidal, al-yawmum bil yawm, yawmu lana wa yawmu alaina. Peperangan silih berganti, hari demi hari. Hari ini hari Uhud, jawab pada hari Badar. U'lul Hubal, tinggilah berhala Hubal. Umar kata, la syawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Tak sama yang mati di kalangan kami dalam syurga, mati di kalangan kamu dalam neraka. Cumanya bagusnya Allah takdirkan mereka tak proceed serang Nabi lah. Mereka patah balik. Dan mereka tak proceed serang Madinah. Mereka balik. Mereka rasa walaupun lepas mereka balik, mereka juga menyesal kerana tak teruskan. Dan Nabi SAW akhirnya balik. Dan peperangan Uhud merupakan peperangan yang duka cita. Berapa ramai orang Islam mati? Berapa ramai? 70 orang Islam mati. Tuan-tuan, 70 mati. 4 sahaja dari kalangan muhajirin. Yang baki adalah golongan Ansar, orang tempatan. Saya nak bagi faham apa isu dah. Dan katanya salah seorangnya Yahudi yang mati. Bayangkan orang mari ke rumah kita. Orang ni bergaduh di rumah dia. Dia datang rumah kita, kita bagi perlindungan. Orang rumah dia yang asal, adik-beradik dia yang asal, datang serang rumah kita, bunuh habis keluarga kita. Macam itulah orang Ansar berlaku. Mereka defend orang muhajirin. Geng muhajirin tu, geng Mekah tu datang main bunuh mereka. Cuma muhajirin tak ramai, yang mati kalangan muhajirin 4. Lebih kurang 44 daripada Aus dan lebih kurang baki 20 lebih daripada Khazraj. Tetapi yang dikatakan Islam, tak ada siapa orang Ansar komplain tentang masalah ini. Dan besok bila ada, saya akan cerita apa ciri Ansar yang kita kena ada. Ansar tak pernah kata, ampalah pandai bawa berba ni mai kat kami. Kami duduk elok-elok di Madinah ni, habis jadi perang. Masa menang tak apa ni, masa kalah. Masa kalah. Dan kemudian Nabi SAW balik ke Madinah. Alhamdulillah mereka tak salah. Cuma saya nak sebut apa benda. Pertama, Allah Dia tolong hamba-hambanya yang berjuang pada jalannya, tapi dengan syarat kamu kena disiplin. Betul tak? Kalau boleh, Allah boleh jangan bagi Nabi menang. Orang bagi Nabi, takkan Nabi tak ada ilmu yang silat. Mereka yang ada yang kebal tu, mandi tapak, mandi apa ni kan. Ada. Kita berinteraksi dengan realiti. Dalam perang Badar, hatta bila Allah turunkan 1,000 atau 5,000 malaikat, tak payah 1,000, satu malaikat je habis semua orang Mekah tu. Tetapi semua orang yang mati di dalam peperangan, ada nama yang membunuh, dan ada pedang yang membunuh, dan ada di tangan siapa dia mati. Maksudnya kemenangan Islam mesti dicapai dengan tangan orang Islam sendiri. Kalau tak, semua orang masuk Islam menang, tak ada diuji. Sebab tu Quran kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu sedih jika kamu benar-benar orang beriman.
in yansaska qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Kalau kamu merasa cedera, telah cedera juga kaum macam hal yang sama. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikian itu hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Allah jadikan. Sebab itu kita tak buat apa-apa, angkat tangan, ya Allah berilah kemenangan pada Islam. Baguslah. Tapi dia tidak menang hanya dengan doa. Dia menang dengan, hatta kalau Nabi ada bersama, Nabi kena duduk atas bukit, jangan turun. Dia turun, kamu kalah. Kamu tak dengar cakap Nabi, kalah tu bukan saja kamu tanggung risiko. Siapa tanggung sekali? Nabi tanggung. Tetapi selepas daripada itu, orang Islam menang dan terus menang di dalam peperangan. Di dalam hidup ini kita kena mesti mengambil pengajaran kesilapan, supaya kekalahan itu memberi pengajaran. Nak menang dan Uhud adalah satu pengajaran yang hebat, yang panjang lagi kalau saya nak cerita, tapi oleh kerana saya takut semua duk panggil nak makan nasi ke apa. Jadi ini adalah ringkasan. Dapat ingat kan peristiwa ni, bagaimana telah berlakunya peperangan yang getir ni, dan akhirnya para syuhada ni dimakamkan di sini. Satu kubur ada sampai 2, 3 diletak, dan Nabi SAW ajar kita bila datang ke kubur seperti ini, kita doa. Tak payahlah minta pada ahli kubur pula. Ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Antaranya masa banjir kuat, orang tengok keluarnya kaki Hamzah setelah beberapa puluh tahun pada zaman Muawiyah. Dan orang Arab ni dia kenal. Orang Arab ni nanti kita akan cerita, dia ada satu ilmu, dia panggil tawaf. Dia satu ilmu qafiah. Dia tengok tapak, dia boleh kenal. Dia tengok pijak tapak ni, pijak tanah ni, dia boleh tahu ini ada satu art yang masih lagi diwarisi sampai sekarang ni. Dan dalam hadis ada juga tentang masalah ilmu ni. Tengok tapak kaki ni kenal turun mana. Ada satu art. Tapi yang pentingnya, dia tengok Hamzah tu, adik-beradik macam kenal dia adalah Hamzah. Artinya berpuluh tahun tidak berpunya syuhada. Dan di sini kita datang ke sini, mudah-mudahan kita ambil pengajaran bahawasanya kalau kita merasa duka cita dan sakit dan tewas, Nabi pernah melalui kan. Hadza min indi anfusikum, Quran kata. Apa yang berlaku itu Tuhan kata adalah kerana diri kamu sendiri. Itulah jalan yang kamu pilih. Sebab itu maka untuk menang, orang Islam kena disiplin. Dan ini adalah pengajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan Uhud ni benar-benar mengajar pengajaran, dan insya-Allah kalau kita ke Khaybar nanti kita akan cerita bagaimana Khaybar dan pengajaran ini. Terima kasih. Ini Ustaz nak. Ya. Tak ada soalan dah. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.